Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar Bonda Umi, Saudara Isyaini? Kita juga Saudara Adnan. Anda makan apa petang-petang begini, saudara? Saudara Zack, Saudara Adnan, Saudara Abang Aris, Saudara Hassan Drus, Saudara Asyaqa. Saudara Raja Kamal, Raja Bazil, apa khabar aku? Teman hari ni makan cekodok. Cekodok pisang. Aduhai. Makan cekodok pisang dengan goreng pisang petang-petang begini. Ya, Saudara Syed Muhammad Syed, Saudara Mat Ali, Saudara Wayah View, Cik Dah binti Mat, Saudara Amirwah, Kak Mah. Begitu juga Saudara Asal Selama. Apa khabar, Cik? Katanya asal kelama pula hari ni datang dari Melaka, saudara. Saudara Aino, Saudara Mak Ros, Saudara Kumar, Saudara Aisyah, Waalaikumsalam. Edi Tahir, slang orang putih sikit. Saudara Wan M. Bakri, Waalaikumsalam. Saudara Ramzul, apa khabar saudara? Saudara Mak Riza, Pok Lee, Sarang Burung, selamat petang. Asli, Puan Robiah Husin, Saudara Husin, Waalaikumsalam. Saudara Abdul Rahman daripada Johor Bahru. Begitu juga Saudara Ramzul. Saya sambil makan goreng pisang tu, saya minum dengan air kelapa. Panas sangat saya. Ya, Saudara Rosli, Saudara Nehru, Saudara Asli. Itu juga Saudara Amir Fizi. Saudara Hasran Baskri, apa khabar saudara? Saudara Dayang Selha, terima kasih hadir. Saudara Azli, Saudara Pok Lee, Saudara Asli 2. Hawa, apa khabar Hawa? Soleha. Itu juga Puan Selamah Yusof dari Kuala Pilah. Panas lit-lit. Cari air kelapa. Saya minum air kelapa ya. Saudara Rahmat dari Kuantan katanya cuaca panas. Memang sekarang ni memang panas sekarang ni. Di Jepun saudara memang tinggi dia punya temperaturenya sehingga kan kerajaannya minta lebih kurang 28,000 rakyat yang pindah. Ya, Saudara Fuad Abu, apa khabar? Dia kata daripada Gombak Setia, hujan. Alhamdulillah. Saudara Ramli Karim, apa khabar sahabat? Moga orang di Keluang sihat-sihat. Dan yang Selha, Saudara Siti Nur Azlan, Puan Syarifah, begitu juga Saudara Rahman, Araz Zaina, Saudara Aidam Jebat. Apa khabar? Baik saudara, kita melabun petang ni. Apa tajuknya petang ni? Petang ni saudara, saya melihat ada berita tadi. Ya Saudara Ramzul, saya melihat ada berita tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyantuni para peniaga di Medan Selera pada acara majlis perasmian di Anjung Selera Madani di Jalan Jujur, Bandar Tun Razak. Hari ini saudara, Perdana Menteri turun sendiri sebab dalam ucapan bajetnya beliau menekankan mahu supaya pusat-pusat selera ini dipertingkatkan mutunya. Saudara Adam Jebat, katanya Bentong nampak macam nak hujan, mudah-mudahanlah sejuk sikit. Batu Pahat cuaca mendung tapi berpahang ya saudara Azli. Saudara Rahman Arzaina dia kata typing hujan. Saudara Ayah Ibrahim Amatab, apa khabar? Saudara Anton. Jadi saudara, bila dia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri minta supaya pusat-pusat penjaja makanan ini dipertingkatkan, dan hari ini beliau turun di Anjung Selera Madani, Jalan Jujur, Bandar Tun Razak. Yalah, kenalah pergi. Sebab itu kawasan parlimen isterinya, itu Datin Sri Azizah, Datin Sri Awan Azizah, beliau merupakan ahli parlimen Bandar Tun Razak. Jadi mungkin beliau merasmikan. Cuma saya bila melihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turun untuk menyenantuni Medan Selera, mengingatkan saya kepada sekitar dalam tahun 77 dulu. Dan ini memang tempat makanan kesukaan saya. Dulu pun saya dah bercakap saudara, kalau saudara antara pejabat Dewan Bandaraya dan lepas Bank Negara saudara, Dewan Bandaraya sebelah kanan tu, dulu terletak restoran rakyat. Ini kita petang-petang begini saudara, kita mengimbau kenangan masa silam. Ya, Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gujang katanya hujan dari pukul 1 tadi. Puan Siti Arah, Puan Azizah, bubar UMNO masuk PKR terus masuklah. Jangan begitu Puan Aizah. Malam kita bercakap soal politik Puan Aizah. Siang-siang ni Abang Tahir, orang Perak cakap melabun. Telor. Jangan salah sebut Saudara Abang Tahir. Edi Tahir, Abang Tahir pula. Ya, Sazli Idrus Cili.
salam dari Sungai Buaya di Rawang. Hujan katanya sana, Saudara Elias. Jadi saya kalau bila saya mengimbau kenangan waktu itu dulu-dulu lah saya, sekitar tahun 1977, penghujung tahun 70 dan awal 80-an. Sebelum awal 80-an lah saudara, di situ ada restoran rakyat. Kebanyakannya pelanggan-pelanggan yang datang di situ, walaupun restoran rakyat, ya Puan Jamilah, kebanyakannya adalah pegawai MCIS. Dulu kaki tangan kerajaan dipanggil pegawai-pegawai MCIS. Malaysian Civil Service. Kaki tangan kerajaan dulu dipanggil MCIS. Dan datang dengan pakai tie-nya. Tapi kot tak adalah. Waktu cuaca kita panas dengan kita. Saya pulanglah Saudara Azhari. Saya tak nak sebut hal orang. Saudara Abdullah Majid, apa khabar saudara? Selamat petang. Jadi restoran rakyat ni dulu makan tengah hari RM1.50 saudara. Boleh makan apa saja di situ. Ada ikan, ada ayam, ada daging, dan juga ada buah. Percuma sebutir buah apple. Dulu kalau makan nasi, lepas makan nasi saya makan tengah hari, apple tu kira macam orang kaling, bukan orang kaling lah saya. Bukan kaling ni orang lah saya, orang hebat-hebat. Dululah saya. Sekarang tak adalah begitu. Kemudian ada pula beberapa jenis kuih yang makan RM1.50 saja. Jadi hari ini bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turun menyantuni perasmian di Anjung Selera Madani, saya tak pergi, saya tak tahu keadaannya, tidak ada gambaran saya dapat. Tak ada apa. Saudara nasi lemak Pak Isa, dia kata, Waalaikumsalam, di mana ni saudara? Nasi lemak Pak Isa di mana? Saudara Fazil Yub, saudara. Dan bila Yang Amat Perdana Menteri hadir di restoran rakyat, saya rasa restoran rakyat lah tu saudara, di Anjung Selera, di Jalan Jujur, Bandar Tun Razak, tentulah makanannya juga makanan rakyat. Dan Saudara Hashim Alias, semoga sihat. Jadi Tahir pakai kut kain pelekat. Tali pinggang besar, kepit payung kertas. Itu ceti. Itu tuan rumah. Saudara Eddie Tahir. Dia pakai kut kain pelekat, tali pinggang besar, bukan tali pinggang besar. Tali pinggangnya tali pinggang warna hijau. Klit duit seratus. Lepas tu ada kepit payung. Kemudian pakai terbus merah. Eddie Tahir tak lengkap tu. Dia mesti terbus. Terbus warna merah. Kemudian pakai baju ada kot, tapi pakai kain pelekat. Tali pinggang warna hijau yang besar tu saudara. Dan kutip sewa rumah. Selalunya adalah keturunan daripada warga India dulu saudara. Puan Nur Azian, apa khabar? Live makanan tradisi Melayu. Terima kasih. Saya masih ada lagi lah. Saya makan sikit-sikit lagi. Halua maskat kiriman Puan Nur Azizan. Sedap. Tapi tak boleh makan banyak lah sebab dia manis saudara. Eddie Tahir, Waalaikumsalam. Cik, saudara ni Eddie Tahir dengan Biah ni siapalah saudara. Saudara Abdul Hamid, awal tahun 80-an, sarapan pagi bawah RM2. Memang dulu harga murah. Kalau sarapan pagi saudara Abdul Hamid, tahun 80-an bukan bawah RM2. Roti canai sekeping 20 sen, kedai Harun. Kalau di Cokit tu, saudara, kedai Harun. Dan teh tarik. 10 sen, baru 30 sen, 40 sen. Bawah 50 sen. Tapi sekarang tak tahulah. Ramzul. Apa hal tu Ramzul? Bukan jilat je. Tak tahulah saudara. Jangan bergaduh Ramzul. Ya, saya tahu saudara Ramzul, dia menzahirkan kekecewaannya melihat mantan Esko Pemuda UMNO yang berada dan bagi saya kalau orang tak payah kita layan. Jangan jadikan mereka itu penting. Itu saja. Saya Armin, saudara Long, apa khabar? Mak Temah, apa khabar Mak Temah? Tanjung Karang. Dia kata lemping, bukan lempir. Lempir saya tahu. Yang saya tahu lemping saja. Lemping Tanjung Karang sedap. Mudah-mudahan lah, saudara. Long, dah lama tak dengar lah. Terima kasih Long hadir. Aduh, kalau boleh lah saudara Ramzul, dia kata aku nikahkan kau Eddie Tahir dengan Biah dengan mas kahwinnya RM10. Mana ada mas kahwin tak ada RM10. Sekarang dulu RM170. Tunai. Sekarang antara mas kahwinnya beribu-ribu. Jadi berbalik pada cerita restoran rakyat saudara. Itulah mulianya hati almarhum Tun Razak dulu. Dia tahu pegawai kerajaan gaji tak banyak, tak tinggi. Paling-paling tinggi pun dalam 250. Saya sebagai pegawai pembantu penyiaran. Saudara gaji RM370 saja saudara.
Jadi di bawah RM500. Jadi disediakan restoran dipanggil restoran rakyat. Dan hari ini adanya restoran di Anjung Selera Madani. Bila menyebut di Anjung Selera Madani itu, tentulah pertama sekali dia bersih. Warga Madani dia mesti bersih, meletakkan kebersihan itu lebih utama. Saudara Rubiah Hussein, apa khabar? Kemudian harganya mestilah harga rahmah. Barulah kena dengan sebutan Medan Selera ini di Anjung Selera Madani itu. Bersih, kemudian harga rahmah serta sedap. Maka mudah-mudahan agar di Anjung Selera Madani dapat kekal. Tidak seperti restoran rakyat. Restoran rakyat ni secara tak kekal lama. Awal 80-an habis. Hilang ditelan oleh arus pembangunan kota raya. Saudara, Yang King Faiz Smith, salam sejahtera. Saudara Madam K, Yaya Armin. Bagi saya merasakan sudah sampai masanya agar pimpinan, khususnya pak-pak menteri kita ni, sama ada menteri besar ataupun Perdana Menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri, buatlah perbanyakkan restoran rakyat di kota-kota. Wujudkan restoran rakyat di Pulau Pinang, walaupun Pulau Pinang terkenal dengan nasi kandarnya. Adakan balik di macam di Alostar dekat roundabout Teluk Wanjah tu. Biasa. Saudara Sazli Idrus Cili, dia kata kebersihan diutamakan. Itu kalau nak sebut warung makan Madani. Saudara Azli, harga ramah mesti kurang RM5. Seharusnya begitu. Jadi harga murah, tempat bersih, makanan sedap, rakyat pun gembira. Gembira saudara. Jadi saya haraplah agar ada pihak-pihak yang bersedia untuk mewujudkan kembali restoran rakyat. Dulu restoran rakyat mungkinlah, saya rasa mungkin gamaknya pimpinan negara memberi subsidi untuk makanan pegawai MCI. Tapi rakyat biasa pun boleh, saudara. Dia bukan hanya untuk pegawai kerajaan. Banyak orang salah tafsir. Dia ingat restoran rakyat ini hanya untuk pegawai MCIS atau kakitan kerajaan. Tidak. Rakyat biasa pun boleh. Sama, di situlah letaknya kemesraan antara rakyat sama rakyat. Tiada kasta yang memisahkan antara pekerja am di bandaraya, antara pemungut sampah dengan pegawai tinggi kerajaan. Seharusnya begitu, saudara. Saudara Mak Temah, dia kata lempir ni popular di kalangan orang Jawa, terutama di kenduri kahwin. Lempir, macam mana warna lempir tu Mak Temah? Boleh Mak Temah kalau ada gambar, saya pun tak dapat tahu macam mana nak buat. Tapi lempir ni macam mana? Apakah lempir ataupun lemping ataupun tempe? Mak Temah, saya tak tahu ni sebab lempir ini satu jenis kuih baru. Kalau teman-teman yang keturunan Jawa boleh membantu saya, bolehlah kita bercerita sikit tentang lempir. L-E-M-P-E-R. Lempir ke, lemper ke, kalau orang Perak dia susah sangat sebut, lempiornya. Lempior tu baling saja. Dia lempiornya yup. Kata orang Perak. Siapa-siapa nak makan nasi kandar, jom, dia kata. Belanja. Tapi korang bayarlah. Eddie Tahir, terima kasihlah jemputan anda. Murni sungguh jiwa Eddie Tahir. Mengundang kita makan nasi kandar, tapi kita suruh kita bayar. Alhamdulillah. Kalau jumpa dengan saya, jawabnya lebam muka saudara Eddie Tahir. Jawabnya Ramzul punya, boleh jalan lah, dia kata. Duit angka lah, dia kata. Saudara Zali bin Cik, dia kata tempel. Ini tempel pula. Satu yang saya tahu tempe. Tempe itu kalau makan tempe goreng. Cicah dengan kicap, itu makanan orang Jawa, saudara. Saudara Abdul Hamid, dia kata jangan mak lampir sudahlah. Itu keadaannya. Ini saudara, kadang-kadang bila anda mengutarakan satu kuih baru, terkejut juga kita kalau kuih kegemaran mak lampir, itu kena pergi cari di kampung busu lah gamaknya saudara ya. Saudara Abdul Razak, begitu juga saudara Orlando Haruma, saudara Muharram Umar. Ya saudara, dalam kembali bercerita tentang restoran rakyat ni saudara, saya amat mengharap kalau di Johor Bahru ada restoran rakyat. Kalau di Bandar Muar ada restoran rakyat. Kuala Lumpur khususnya, carilah atau di Petaling Jaya ke, di Shah Alam, perbanyakkan. Maka tentulah ini dapat membantu warga yang bekerja di kota raya, kerana kos kehidupan sekarang ni semakin tinggi ya, saudara Alim Makno. Memang tinggi sekarang ni. Nak makan kedai mamak pun seriau.
Cuma sekarang ni nasi ayam pun, dulu saya ingat saya ada satu nasi ayam. Nama restoran sama saja, restoran nasi ayam Wawasan. Saya makan tadi di Kota Damansara, nasi ayam Wawasan. Dulu harganya tak silap saya RM2, sekarang naik RM8. Bukan, saya ada nasi satu, ayamnya dua. Terima kasih sekali-sekali. Kena RM16. Artinya mungkin lah RM8 dah naik, harga ayam pun naik juga sekarang. Dan air, saya minum air kelapa. Air kelapa satu RM5. Artinya nak makan nasi ayam dengan air kelapa pun sekarang dah RM8, RM13. Dah mahal tu yuk. Kalau adalah restoran rakyat. Secara maktemah, itulah lempir ni sekali makan, nak makan lagi. Sedap. Macam mana rupanya Yung? Cuba cerita ke teman. Lempir ni ke lemping ke apa ini kuih saya tak tahu. Ini isu lempir. Nasi ayam warisan Kota Damansara, Faizah, betul saudara. Puan Faizah, saya makan tengah hari tadi, minta nasi ayam, nasi satu, saya tak habis pun nasinya saya tak banyak makan nasi. So ayam bahagian dadanya dua. Jadi kena RM16. Kemudian air kelapa satu. RM5. Jadi RM16 campur 5, RM21. Itu saudara. Saudara Mak Temah dah ada pencerahan. Mana tu? Tak tahu macam mana nasi ni. Mak Temah, Mak Temah. Tak ada. Cuba cerita sikit. Lempeng kelapa adalah saudara Azlan Yusof. Betul, saya setuju. Lempeng kelapa makanan kegemaran saya. Cicah dan makan dengan kopi. Ini tadi saya makan nasi ayam di Kota Damansara. Nasi ayam warisan. Memang sedap. Saya berhasrat mungkinlah dalam seminggu lagi ke, kalau saya kesempatan saya nak buat live di situ. Tapi tak silap saya rasanya tadi saya pergi ke satu gerai yang menjual mi rebus dan pasembur dari Kedah. InsyaAllah hari Senin nanti mungkin saya akan pergi kedai itu. Secara kita nak live dari sana, dari kedai itu. Secara betul lah, Saudara Abdul Hamid. Sekarang ni kelapa muda pun sebiji RM4.50. Bukan RM5 sekarang. Saya tadi beli tadi RM5. Saya merasakan bahawa, kata Mak Temah, pulut isinya serunding ikan. Atau serunding daging ke, dibalut dengan daun pisang dan dikukus. Pulut saudara. Artinya dalam pulut tu saudara, macam kuih koci ataupun kuih tepung bungkus, gitulah saudara. Tak gitu Mak Temah. Kemudian dalam pulut tu mesti ditanak dululah. Tak gitu Mak Temah. Takkan pulut tu mentah-mentah tu masak gitu, tidak kan? Jadi pulut setelah ditanak, lepas tu diletakkan atas daun pisang, lepas tu diletakkan serunding ikan ataupun serunding daging. Dan dibalut dengan daun pisang, kemudian baru dikukus. Itu dipanggil lemping, lempir. Di mana ada kedainya? Mak Temah. Saudara Syahri Hamzah, apa khabar? Saudara Syahri Hamzah, bukan saya tak baca, kadang laju sangat Saudara Syahri Hamzah. Bila laju tu saya tengok sini. Sekarang ni saya bersiaran 3 kan. Mata teman 2 yub. Kalau 3 mata okey juga. Dia macam pulut panggang. Tak itu tak Mak Temah. Ya, betul. Barulah saya tahu macam pulut panggang. Azlan Yusof pun dia kata mungkin macam pulut panggang. Begitulah. Jadi lempir. Sebutannya apa? Lempir ke lempir ke? Lempir di Tanjung Karang. Di mana kedainya tu? Jadi untuk kita memberi pencerahan pada teman-teman kita yang mungkin mereka pergi ke Tanjung Karang, berada di sana, bolehlah cari. Tak gitu Azlan Yusof. Dia pun macam dia kata macam pulut panggang. Begitulah saya rasa mungkin macam pulut panggang. Saya yakin begitulah. Saudara Yuan Kasim, saudara Zamri Alsi. Jadi saya bercerita tentang restoran rakyat. Perlu diperbanyakkan restoran rakyat. Kerana hari ini saya nampak semangat Perdana Menteri bila hadir di Bandar Tun Razak. Jangan, kerana Bandar Tun Razak itu parlimen yang diwakili oleh isteri yang amat Perdana Menteri saja. Kerana Kak Wan jadi wakil rakyat situ, maka Perdana Menteri turun. Kalau boleh tengoklah semua kawasan lain. Seorang mana yang amat Perdana Menteri turun semayang tiap-tiap kali Jumaat di banyak masjid menyantuni rakyat. Saudara Syahri Hamzah dia kata pulut panggang kat utara kami panggil pulut udang. Itu kampung saya, Puan Syahri Hamzah, kampung saya panggil pulut udang juga. Tapi lempir ni rasanya besar ke kecil tak tahulah. Tapi kalau Mak Temah dapat cerita lempir ni dibuat masa ada kenduri kendara saja, bukan makanan harian macam pulut panggang. Dia besar mana? Nak tahu juga apakah bentuk tiga segi atau bungkuk bulat. Itu keadaannya saudara.
Mak Temah, tolong bagi pencerahan. Mungkin kalau ada masa nanti bagi tahu kalau ada jual di mana-mana, saya pergilah ke sana. Kalau kebetulan saya berada di Tanjung Karang, bolehlah kita buat pencerahan. Ya, Saudara Abdul Latif. Lepat pun boleh panggil juga. Macam mana pula lepat tu lain, Saudara Alias? Kalau lepat tu dalam tu sama ada lepat pisang, lepat ubi, kemudian lepat labu. Kegemaran saya adalah lepat pisang. Lepat pisang ni dalam tu ada inti kelapa. Saudara. Lemper ni buat masa ada kenduri kendara. Saudara Mak Temah ya. Saudara Zian Hambali, terima kasih hadir. Saudara Mak Temah. Lemper tu dikukus, dibungkus 4 segi. Disisip kiri dan kanan. Oh, jadi 4 segi saudara. Macam tepung bungkus lagi tu, tak gitu Mak Temah. Saudara Azlan Yusof, lepat liat itu lepat ubi. Kampung saya panggil lepat liat. Tapi dibuat daripada lepat ubi. Ubi ni saudara memanglah agak liat sikit. Sajgas, apa khabar Sas? Puan Hasnah. Ya, kita bercerita kuih-kuih tadi Mak Temah mengantar satu isu tentang kuih lemper. Tepung bungkus panjang, dia pendek sikit Mak Temah ya. Betul, terima kasih Mak Temah. Jadi saya harap teman-teman yang itulah Mak Temah, kalau ada jualannya, kedainya di mana di Tanjung Karang. Kita apa salah saudara kita mewawarkan. Saudara Hamidah Ahmad dia kata lemper dari Indonesia. Saudara Eddie Tahir dia kata lepat liat lah tu. Mana? Eddie bukan lepat liat, itu lemper. Lem, L-E-M, lem, P-E-R, per, lemper. Lemper, makanan kegemaran ataupun yang dimasak oleh warga keturunan Jawa, saudara. Kalau ada kedainya, Mak Temah, tolong beritahu supaya kita mewawarkan agar dapatlah rasa teman-teman yang mana berkesempatan. Ya, Saudara Zamri Ibrahim, Saudara Ahmed, bila bolehlah Mak Temah hantar. Kalau hantar ke saya ni, insya-Allah saya boleh wawarkan macam mana kuih halua maskat. Kiriman Puan Azizan, Aziah Azizan daripada Alopong Su. Saudara. Itulah Saudara Azlan Yusof, dia kata kalau tahu kedainya bolehlah kita terjah nanti di kedai itu. Mak Temah, tak ada masalah. Harry Honda, terima kasih saudara. Jadi saudara, berbalik pada cerita tentang restoran rakyat, kita mengharapkan Puan Nur Aziah, terima kasih Mak Temah. Saya pun dia kata dapat menu baru. Bolehlah Puan Nur Aziah cuba-cuba atau hubungi Puan pada Mak Temah. Tak cara macam mana, kirim kat saya. Seronoknya saya dapat kiriman daripada teman-teman semua. Kuih ni pun kalau musim kenduri, kata Mak Temah, kuih kahwin je. Orang Jawa baru buat. Tak ada jual di kedai. Alangkah malangnya teman-teman yang berkesempatan bersiaran dengan saya, anda tidak dapat membeli. Kalau gitu Mak Temah, kenapa tidak Mak Temah buat? Kenapa tidak Mak Temah jadikan satu gerai ataupun warung Mak Temah, warung lemper Mak Temah. Lepas tu buatlah sikit Amir Hijaz Pen, AMIR AHF. Pakailah logo AMS. Tak ada masalah Mak Temah. Mudah-mudahan maju. Saya suka kalau dapat korang kita teman-teman berniaga, tak ada masalah pada saya. Tak ada kena royalty. Dan saya akan sentiasa mengiklankannya. Mak Temah, boleh, tak ada masalah Mak Temah. Yang terbaiknya Mak Temah hantar pada Puan Nur Azizan, dia pula boleh buat. Saya dapat rasa, tapi yang ori lagi baiklah saudara. Mak Temah pandai tetemeh. Kau ni adik, aku simbah dengan air baru tahu. Tetemeh tu apa tahu? Tetemeh tu tak? Tetemeh tu buat orang sakit perut. Jadi Tahir dia kata, habislah pisang kena goreng. Macam mana pula habis pisang kena goreng? Pisang tak habis-habis. Itu hasil bumi. Nas Hadi. Dia kata PM10 kalau bercakap bergegar. Hasil belum tahu lagi, kata Nas Hadi. Itu cerita malam nanti saudara. Saya terbuka untuk kita memberi sebarang pandangan, sebarang kritikan saudara. Saudara Azlan, Saudara Saiful, Saudara Ahmad Zakir, Ramsun, Miss Hasnah dan Cobau. Saudara Hasmawati Bagu, dia kata try lah makan sanggar pepek. Bulak dah. Hasmawati, saya tak pernah dengar ni sanggar pepek ke papek atau pepek. Ejaan tu PA jadi papek. Bukan pepek. Puan Hasmawati Bagu katanya try lah makan sanggar papek. Pak Cu, salam sayang. Masih Datuk Pak Cu sekarang ni Teluk Senangin pula.
Saya nampak gayanya Pak Chu ni dari Langkap, dia pergi ke Port Dickson, daripada Port Dickson dia pergi ke Teluk Senangin. Selamat bercuti Pak Chu. Saudara Abdullah Majid, dia kata nak yang ori kena kahwin lah dengan orang Jawa. Aduh, berpeluh saya petang ni saya. Saudara Abdullah Majid. Tak larat lah pula kita asyik kahwin. Secara sas, pulut panggang yang sedap dari Sarawak di Sibu. Pulutnya lemak dan lembut serta besar dari biasa. Sebenarnya saya merasakan pulut panggang, kalau dapat daripada pulut yang baru dituai tentulah lebih sedap. Kalau kita buat lemang pun secara sas, kalau lemang pun, kalau pulutnya pulut yang ori, memang sedap saya. Saya Eddie Tahir dia kata bolehlah kirim nak 3 kilo. Macam mana lah saya Tahir? Tak kali makan 3 kilo macam mana saudara? Saudara Jari Rahim, salam petang katanya. Jadi saya buat Jaafar lah ni musim durian. Mak Temah buatlah lempuk durian, kata Jaafar. Sekarang ni musim durian sudah pun tiba. Tadi saya tengok pun kedai jual-jual buah pun dah ada durian. Nas Hadi, banyak duit tu bercuti. Siapa kata rakyat tak ada duit? Macam mana tu? Sahabat kita daripada Langkap. Nas Hadi dia kata banyak duit, cuti daripada Langkap pergi ke Port Dickson, dari Port Dickson ke Teluk Senangin. Bagaimanapun usia-usia begini kita, kalau kita lewat lebih warga Mas ni belok bercuti. Secara Pak Chu, orang Jawa kata nyaluk endok half cook. Apa hal pula ni Pak Chu? Pak Chu penyakit mana Pak Chu dapat ni? Orang Jawa kata nyaluk endok half cook. Nyawa endok, nyaluk. Kalau setengah masuk tu, setengah masak mungkin nyaluk endok gamaknya. Terima kasihlah saudara, kita berbicara cerita. Bulan puasa pun ada yang jual, kata Anwar Bidin. Bulan puasa jual apa tu? Jual pepper. Atau lempuk memanglah biasa saudara. Lempuk memang sedap. Lempuk dia macam buah durian. Macam dodol durian. Tapi lempuk lebih manis lagi. Dia macam halua maskat. Saudara. Baik, saya tak jadi pula cerita saya. Sebab saya berjanji dengan anda bahawa saya akan meneruskan kisah perjalanan saya dalam kehidupan saya. Sebab itu saya bersyukur pada Allah SWT. Saya berpeluang untuk melawat beberapa negeri. Antara negeri yang saya sampai pada sekitar tahun 1996 adalah di kota Istanbul. Semalam saya dah cerita, kemarin dulu saya dah cerita tentang kota Istanbul. Dan Erdogan telah pun diisytiharkan menjadi presidennya. Dan jangan lupa saudara, antara Istanbul dengan Ankara, kota rayanya adalah Ankara. Dan tempat pelancongan terbaiklah Istanbul. Kemudian saudara, saya pada tahun 1997 saya berpeluang menjadi tetamu saudara di pusat Gagarin Center. Itu pusat saintis yang menghantar para angkasawan. Di sana dia panggil kosmonot. Dan kalau saudara pergi ke Moskow, orang Rusia dia tak panggil Moskow, dia panggil Moskova. Di Moskova saudara, saya pergi ke Gagarin Center. Barulah saya tahu rupanya saudara, walaupun Rusia membuat mengadakan kilang, membuat pesawat terbang, pesawat kapal terbang, tapi rupa-rupanya dia tidak dibuat satu tempat. Itu caranya orang Rusia ni rupanya dia cemburu. Dia begitu berrahsia. Contohnya untuk menyiapkan sebuah pesawat kapal terbang, avionic je atau muncung pesawat itu mungkin kalau dengar kita di Alustar. Ekornya yang buatnya kilang di Johor Bahru. Sayap kiri kilangnya di Terengganu. Sayap belah kanan kilangnya di Kuala Selangor. Bahagian tengah badan kapal terbang itu kilangnya di Shah Alam. Begitulah rupanya. Baru saya tahu saya. Di Rusia, pembuatan pesawat terbang ataupun satelit maupun pesawat yang membawa angkasawan-angkasawan mereka tidak dibina oleh sebuah kilang. Terima kasih saudara Awal Al-Makri, jauh pandangan, luas pandangan. Saya nak bercerita bahawa di Moskova, bukan St. Petersburg. Tempat yang cantik untuk dilawati, yang berehat, yang sesuai adalah St. Petersburg. Di Moskova, di Rusia. Tetapi ibu negaranya adalah Moskova saudara. Dan bila saya pergi hotel, kebetulan sekarang tak ada dah hotel dulu. Dulu hotelnya dia panggil Russia Hotel. Dia bersebelahan dengan Kremlin. Kremlin macam kita Putrajaya lah, macam Sri Perdana. Tempat kediaman presidennya sebelah dengan Red Square. Jadi saya dapat melihat
ujung dia Kremlin tu saudara adalah ini sebenarnya dulu adalah masjid. Kemudian dirubah jadi gereja. Dan sebelah tepi tu barulah saya melihat saudara cantiknya satu padang permainan untuk anak-anak raja Rusia dulu. Mungkinlah John Nicholas ke apa ke saudara. Dia macam labu tu saudara, yang bulat tinggi tu. Memang pemandangan yang terlalu cantik dan seni ukirnya terlalu indah. Itu di Moskow. Tetapi macam saya katakan tadi, yang penting saya bukan hanya sekadar melawat Moskow untuk melihat dia punya taman permainan anak-anak raja dulu saya, tapi saya bersyukur kerana dapat berada di Gagarin Space Center. Ini yang menghantar para angkasawan yang duduk sama ada di Alpha Station ataupun di beberapa satelit. Dia Rusia ni sebenarnya mereka menjalankan kajian. Orang pertama yang mengelilingi dunia, mengelilingi globe ini, yang di luar, melalui angkasa, mengatasi kapal terbang, saudara, namanya Gagarin. Dan Gagarin ini adalah, kita tak tahu sama ada dia seorang penganut agama Islam ataupun agama Kristian, tak tahu. Tapi namanya Gagarin. Cuma saya dibawa peluang melawat pesawat pertama yang digunakan sebagai pesawat angkasa lepas mengelilingi global kita ni, dunia ni ada di atas angkasa lepas dah. Nama pesawat itulah Burak. Baru saya tahu. Jadi bila kita balik baca buku dalam pesawat, baca terjemahan tentang peristiwa perjalanan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam Isra' Mi'raj, dia menaiki burung Burak. Jadi pesawat itu namanya Burak, saudara. Saya boleh pergilah, bukan Soyuz. Soyuz kemudian. Jadi kita peluang berbelang, saya berada di Gagarin Center. Di Rusia tu, saudara, Edi Tahir jauh berjalan, lupa pakai seluar. Itu mungkinlah Edi Tahir. Dia lupa pakai seluar, akhirnya tak pakai seluar dalam. Cicor tengah jalan, yup. Peliknya Moskow, saudara, betul. Dia kata Namrong, dia kata peliknya di Moskow ialah midnight sun, waktu malam, ada pula matahari. Moskow bar. Cuma jangan saudara terkejut. Cuaca di Moskow juga kadang-kadang mencecah sampai di bawah 50 darjah Celsius, dan salji dia tu 3-4 kaki saya. Kita berjalan, betul lah sebagaimana kalau kita tengok filem James Bond, filem-filem Russia, From Russia with Love. Memang jalannya tu, dia punya saljinya tebal sangat-sangat. Sejuk Tuhan aja tahu. Tapi waktu sejuk tak terasa sangat. Cuma yang badan kita boleh bawa adalah bila datangnya angin daripada Siberia. Dia panggil Siberia wind. Angin Siberia datang, saya terus terang saya katakan, saya buka aja pintu hotel tu, tiba-tiba bertiup angin Siberia, kena badan saya, tak tahu macam mana, tiba-tiba rasa lumpuh satu badan. Lutut saya tu jatuh tergolek. Jadi partner saya, kawan-kawan saya tanya, kenapa? Why Mr. Kamal? I don't know. It is Siberian wind katanya. Saudara Abu Kasim. Dan satu perkara yang saya lihat bagaimana orang Rusia ni, memang mereka cukup berhasil. Buat kepala pesawat terbang di utara, ekornya di selatan. Dulu, tak silap saya dulu, pusat membuat avionik dia dulu adalah di Kyrgyzstan. Waktu itu masa Soviet Union, saudara. Dan Ukraine itu sebenarnya adalah pusat kuasa enjin atomik dan sebagainya. Sebab itu Rusia ni marah sangat dengan Ukraine. Dia seboleh mungkin dia nak menawan Ukraine, kerana Ukraine banyak para saintis. Ukraine diperlukan oleh Rusia sebagai tempat hub dia, sebab dulu mereka menaikkan dia punya pesawat daripada Kazakhstan. Di antara Kazakhstan dengan Kyrgyzstan dia tak berapa jauh. Kyrgyzstan ni kota raya je lah, bisket, tak ada apa pun, saudara. Begitulah kalau negara kita dijajah oleh penjajah, akhirnya kehidupan rakyatnya tak begitu terpelihara. Saya tengok bisket, istana pemimpinnya pun tak adalah berpagar dan sebagainya. Masih ada lagi rakyat naik kereta lembu, naik kereta kuda. Dan yang saya gelak, saudara, walaupun begitu, di tengah-tengah kota raya bisket, dia tak bukan kota raya pun, kota je, ibu kota, saudara, ada kasino. Gertinya orang bisket ni kuat berjudi, saudara. Dan Rusia ni memanglah mereka kuat berjudi, banyak kasino ada di Moskow. Dan sesuatu yang perlu kita belajar lah.
Artinya kita perlu menyimpan rahsia. Saudara Muhammad Azhar Abdullah, Gohit Gostan kat mana? Gohit Gostan masuk gear, kiri kanan kena tanya Eddie Tahir. Eddie Tahir dah sampai di negeri East Ketam Bola. Jangan marah saudara Muhammad Azhar, kadang-kadang kita melawak petang-petang begini. Sambil-sambil itu saya menceritakan, bila kita jauh perjalanan, banyaklah pengalaman, saudara. Dan saya berhasrat juga, mungkinlah kita habiskan cerita dia. Pada tahun 2000 saya berpeluang pula sampai ke kota raya Taipei. Taipei adalah negara ni bukan komunis, tetapi di Taiwan lah. Taipei ni sebenarnya penuh dengan, kalau saudara sampai di Taipei, saudara terkejut. Saudara akan merasakan saudara bukan berada di Korea Selatan, tetapi berada di Amerika. Kebanyakan banyak kereta-kereta kebal, kereta-kereta tentera milik Amerika berada di kota raya, di tengah kota raya Taipei. Dan saya berpeluang mengikut Datuk Seri Najib waktu itu bila sebagai Menteri Belia dan Sukan. Adalah, tak silap saya tahun 2000 rasanya, 80 berapa ke, ada pesta ni Olimpik di Pyongyang. So saya pergilah ke Pyongyang. Memanglah kota rayanya macam di negara China lah saudara. Rakyatnya bangunan tak banyak mana, tapi negara komunis. Saya pergi itu kerana mengikut menteri itu, okey lah. Kalau nak pergi itu tak boleh saudara. Negara-negara komunis mana boleh kita masuk. Itu kesempatan dulu lah saudara. Dan saya melihat perbezaan antara negara yang dijajah oleh komunis memang mundur saudara. Walaupun mereka ada teknologi. Macam Korea Utara dia ada dia punya satelit sendiri, dia ada peluru berpandunya, tetapi penghasilannya tidaklah sehebat negara-negara yang bukan komunis. Begitu juga di Moskow saudara. Kalau saudara naik kapal terbang, pesawatnya dulu Aeroflot saudara. Pesawatnya memang tak ada masalah. Dalam keadaan kabus tebal, dalam keadaan saji, dia boleh landing, tak ada masalah. Tetapi tempat duduknya keras. Dia punya pesawat naik dia bergegar lah saudara. Tak ada pipe, tak ada refine. Berbeza dengan negara-negara yang tidak mengamal komunis, kita mencipta ataupun menghasilkan produk-produk yang ada dia punya keselesaan untuk ummah. Itulah bezanya saudara. Cuma saya tak nampak lagi saat ini bagaimana kita negara-negara Islam seharusnya sudah sampai waktunya. Negara-negara Islam memikirkan untuk menghasilkan produk-produk kegunaan awam. Kereta macam kereta Malaysia hari dah adalah, kita ada Proton saudara. Sebab itu saya rasa Arab begitu berminat dengan Malaysia ini, mereka juga ingin melabur dulu. Jadi penghasilan untuk pesawat terbang dan sebagainya saudara. Kerana dulu Turki dia terkenal dengan kereta kuda, sebab itu mereka boleh buat kereta kuda daripada emas yang menghantar kelambu Kaabah tiap-tiap tahun. Saudara, tapi lain tak ada. Jadi pesawat terbang yang dikuasai, pesawat-pesawat yang saya nampak rasa China pun dah mula buat. Kenapa kita tidak menerokai? Sedangkan saudara, apabila saya berada di Moskova, di Gagarin Center, saya melihat saudara sebenarnya itu adalah merupakan penghasilan daripada kajian-kajian para ilmuwan, saintis-saintis Islam dulu. Yang telah ditawan waktu jatuhnya kerajaan Andalusia, jatuhnya Empire Islam. Banyak ilmu-ilmu yang ada dalam kitab-kitab yang disimpan oleh para pemimpin mereka untuk dikaji. Itu keadaannya. Betul saudara, John Kelabu Indonesia dah buat pesawat masa itu zaman Pak Habibie. Tapi tidak begitu inilah, tidak begitu menyemarak. Pak Habibie adalah orang rakyat Indonesia yang menerokai bidang angkasa lepas sebagai membuat pesawat terbang. Tapi belum ada lagi yang orang kata sehebat Boeing dan sebagainya. Sedangkan itulah yang cuba yang dilakukan oleh Sri Najib, membawa Boeing. Ada kilang Boeing di Kedah, satu lagi kilang Boeing di Pekan. Tapi tak tahulah macam mana kedudukan sekarang. Saya amat mengharapkan agar negara kita, kalau bolehlah, kita menerokai. Biarlah negara Islam ini menerokai bidang-bidang yang boleh menghasilkan sesuatu yang dibanggakan oleh dunia, saudara. Sebab itu hari ini saya pakai topi saudara. Saya pakai topi Westar. Westar ni kalau anda berpeluang menaiki pesawat peribadi, jet peribadi Westar ni, kadang-kadang dia bagilah hadiah topi pada siapa. Saya ni waktu tu anak saya pergi ke Langkawi, dia naik Jetstar. Maklum sajalah dia orang kaleng-kaleng
Kita bukan kaleng-kaleng, saudara. Kita orang biasa. Puan Rosli Korongot. Terima kasih. Saudara John Kelabu, Indonesia dah buat pesawat terbang. Betul. Itu zaman era Pak Habibie. Tapi tak tahu macam mana sekarang. Saudara-saudara, Ukraine dulu tempat military base, dan bila CCP pecah, maka segala kelengkapan militeri diambil oleh Ukraine. Sebab itu Rusia nak tawan balik. Betul. SAS bukan hanya kekuatan tentera, malahan ada rahsia-rahsia yang banyak. Sebab jangan lupa Ukraine, macam Ukraine, saya pergi sampai ke Kyrgyzstan secara di Uzbek di Bishkek. Saya di Bishkek. Saya melihat saudara bahawa banyak ilmu-ilmu peninggalan Islam yang perlu ditokai. Saya rasa mungkin Ukraine jugalah dilihat oleh Rusia, mereka mahu menguasai Ukraine. Kerana di situ memanglah banyak kelengkapan tentera. Sebab itu sampai sekarang ini saya, walaupun Ukraine berperang dengan Rusia sampai hari ini, dah berapa lama dah, berbulan dah, tak reda-reda lagi. Sedangkan kita tahu Rusia juga mempunyai kelengkapan yang kuat dari segi tenteranya, tapi Ukraine masih mampu bertahan. Malahan Ukraine juga negerinya besar saudara. Bukan kecil, besar saudara. Dia sehebat sebesar benua Amerika tu, kalau tak silap saya, dan dia mengeluarkan sumber makanan dunia. Jadi bila kita berkesempatan melawat negara-negara begitu, tapi waktu malam live kehidupan di sana taklah semacam mana kelengkapan di negara kita. Sebab itu saya selalu katakan saudara, hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Baiklah hujan batu, hujan lembing negeri sendiri saudara. Kerana di sini segala-galanya kita aman tentram. Cuma yang saya harapkan, kita adalah pimpinan memikirkan untuk kita menghasilkan perusahaan yang boleh kita banggakan di peringkat antarabangsa saudara. Saudara Anwar Bidin dia kata di Malaysia dulu kata nak buat kereta terbang. Tak ada pun. Tapi impian itu ada, mudah-mudahan. Dan tak silap saya kabarnya, saya dikabarkan sahabat saya katanya sedang berusaha untuk mewujudkan perusahaan kilang untuk membuat bukan kereta saja, tapi dia punya yang alat terbang tu. Lama benda ni dah tua ni, lupa. Itu yang dia berasal daripada permainan saja sekarang ni. Abdullah Majid dia kata pecah kepala lah hujan batu, tak ngapa saudara, biar pecah kepala hujan batu daripada hujan emas negeri orang. Sebab saya melihat negara kita ni, sebab itu saya minta lah teman-teman, pesanlah pada anak-anak kita, jagalah negara kita. Saudara John Kelabu, terima kasih. Drone. Sahabat saya membuat kilang drone. Tak silap saya di Melaka. Sebab itu dia berusaha dengan Pak Wan. Pak Wan kata masa itu jadi menteri, nak mengadakan alat drone anak kereta. Kumat-kumat senjata Amerika diberi bukan free, semuanya hutang. Amerika mereka sentiasa mewujudkan peperangan kerana untuk mengatasi masalah ekonomi. Dan hari ini selepas 100 tahun. Dulu perang dunia pertama dan kedua tahun 1920 tak silap saya. Sekarang ni dah 100 tahun. Jadi mereka akan mewujudkan peperangan. Kalau tidak nanti ekonomi Amerika lumpuh. Dan bila orang beli senjata daripada Amerika, maka ditandatangani perjanjian pembelian senjata hutang. Saudara Anwar Bidin, naik kelas ekonomi macam naik bas je. Itulah keadaan saudara. Kalau saudara melihat perkembangan di dunia, saya bersyukur pada Allah SWT kerana berkesempatan. Anak kampung, anak nelayan, anak penuri getah yang biasa tidur di banil pokok getah berpeluang untuk melihat negeri orang. Tetapi memanglah tidak boleh menandingi negeri kita saudara. So pesan-pesanlah pada anak kita jagalah bumi kita. Kita jumpa lagi malam nanti saudara. InsyaAllah jam 9.30 malam kita berbicara soal politik dan jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat minum petang. Terima kasih.